Okay, kita sambung. Wat tarasi. Nabi SAW dah galakkan kita untuk meluruskan saf, taswiyatis sufuf wa tarasi. Tarasi itu maksudnya lurus dan rapatkan. Rapatlah. Tarasi ni merapatkan saf itu, iaitu fiha, iaitu merapatkan pada safnya itulah. Wa qala, dan Nabi kata, dalam katalah, ala tasuffuna, kenapa kau tak luruskan saf, bersaf, iaitu kenapa kau tak buat saf kama tasuf inda rabbiha, seperti mana malaikat ni membuat saf kepada Tuhannya, iaitu kepada Allah. Qalu ya Rasulullah, maka sahabat-sahabat pun berkata, wahai Rasulullah, kaifa tasuffu inda rabbiha, macam mana kita nak buat saf untuk qala, Nabi berkata, yatarassuna, iaitu kamu rapatkan saf. Tarassu ni maknanya merapatkan saf. Wa yukmiluna al-awwala fal-awwala, iaitu penuhkan depan dululah. Yukmilu ni maknanya sempurnakan. Al-awwala fal-awwala, itu penuhkan yang awal dulu, kemudian seterusnya. Okey, maksudnya jangan buat baris belakang dulu, buat baris depan. Okey, kemudian bada al-muallif, perenggan kedua ni dia kata bada al-muallif, iaitu muallif iaitu pengarang kitab ni, iaitu pengarang kitab ni Ibnu Hajar. Tapi yang tulis syarah ni orang lain lah. Yang kita baca ni sekarang ni yang orang lain tulis tu. Okey, dia syarahkan kitab Ibnu Hajar ni. Okey, dia tulis bada al-muallif bima naqalahu. Muallif ni iaitu pengarang ni memulakan bab ni dengan bima naqalahu. Bima ni dengan apa, naqalahu yang dia naqal ni maksudnya dapat, iaitu dia naqalahu dia pindah. Naqala ni maksudnya pindah, iaitu apa yang diriwayatkan. Senang tulis, senang cerita, bima naqalahu dengan meriwayatkan daripada Anas bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qauluhu. Okey, Anas bin Malik berkata, sawu sufufakum, luruskan saf kamu. Sawu sufufakum, luruskan saf. Dia kata fi'lu amar kat situ kan, fi'lu amar, maksudnya sawu ni fi'l amar, iaitu perintah. Fi'l amar perintah lah. Iaitu itu maksudnya iaitu ij'aluha mutasawiyah, iaitu menjadikan, perintah untuk ij'alu ni menjadikannya sufuf ni, iaitu saf ni mutasawiyah. Mutasawiyah ni sama, iaitu luruslah. Qauluhu fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Okey, kemudian dan hadis bagi tahu sesungguhnya fa inna, maka sesungguhnya taswiyata, meluruskan saf, as-sufuf tu salah, min tamamis salat, iaitu sebahagian daripada kesempurnaan solat. Haza ta'lilun lil amar, ini menunjukkan ta'lil ni maksudnya ini, haza maksudnya ini, ta'lil ni maksudnya sebab, lil amar maksudnya perintah tadi, iaitu perintah tu iaitu sawu sufufakum tu perintah. Okey, kemudian dibagi sebab. Macam contohnya mak kita suruh kita mandi kan, oi pergi mandi, okey tu perintah. Sebab kena perintah tu ialah mak contohnya mak kata pergi mandi, kejap lagi orang lain ramai nak mandi, nanti tak sempat. Itu dia punya sebab. Itu maksudnya lil amar, perintahnya luruskan saf, dia punya sebab ialah fa inna taswiyata sufufi min tamamis salah. Dia kata apa? Sesungguhnya meluruskan saf itu ialah sebahagian daripada kesempurnaan solat. Itu sebabnya. Okey, itu maksudnya maksud ayat haza ta'lilun lil amar. Okey. Afadu tu maksudnya yang bermaksud an taswiyata saf min tamamis salat. Sesungguhnya meluruskan solat tu ialah sebahagian daripada kesempurnaan solat. Li'annahu min tamamil jamaah, kerana luruskan saf ni ialah kesempurnaan jamaah lah kan,
Wal jamaah mim tamam. Jamaah tu ialah sebahagian daripada kesempurnaan solat. Saf adalah sebahagian daripada jamaah. Jamaah pula adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat. Jadi saf ni, lukan saf adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat. Kemudian dia kata fakanat taswiyatus sufuf min tamamis solat. Sama lah. Kita pun biasa dengar kan imam baca. Jadi benda ni sebenarnya bab ni tak susah pun. Okey, musolat 610 seterusnya. Kau sawu sufufakum. Ayat kat sini dia kata luruskan saf kamu. La yakni an yakuna an-nas hidha ba'dhum bi ba'd faqat. Okay, aku cari yang maksud hizak tu. Hizak tu maksudnya slipper. Jadi aku tak berapa faham lah. Mungkin dia kata la ya'ni an yakuna an-nas hidha ba'dhum bi ba'd faqat. Bukan maksudnya sekadar kaki tu sama. Mungkin dimasukkan kaki kot. Kaki tu sama lurus. Bukan tu saja yang dalam solat maksudnya. Dia kata la ya'ni, tidaklah bermaksud an yakuna an-nas, tidaklah bermakna yang orang punya kaki hizak ni, kaki, slipper, apa slipper hizak ni ba'dhum bi ba'd, iaitu bukanlah kaki je macam tu rapat tu. Bahkan maksud dia sebenarnya bal al-murad, bal tu maksudnya bahkan, al-murad maksudnya ma huwa a'am, iaitu apa yang lebih umum. A'am ni lebih umum, am ni umum, a'am yang lebih umum. Iaitu ij'aluha, iaitu menjadikannya, iaitu soft ni sawiyatan mustaqimatan. Sawiyatan lurus, mustaqimatan ni sama tu lurus. Fayashmal, iaitu merangkumi juga, zalika, iaitu maksud sawu sufufakum ni, zalika tu iaitu kembali pada ayat tu lah, sawu sufufakum, i'tidalaha, iaitu macam mana kita berdiri pun sama. Bukan hanya kaki yang lurus, tapi bila kita diri memang lama lurus rasanya lah. Wa yashmal at-tarassa fiha, tarassa ni begitu juga dengan dia begitu sufufakum ni. Wa yashmal merangkumi, iaitu merapatkan saf. Wa yashmal begitu juga merangkumi. Wa yashmal ni maksudnya merangkumi taqarraba bainaha, iaitu kita saling rapatlah, sama maksudnya. Wa yashmal ikmal wa yashmal ikmalul awwal fal awwal, iaitu berangkumi juga maksud sawu sufufakum ni. Maksudnya ialah kita penuhkan saf yang depan dulu. Ikmal sempurnakan, al awwal fal awwal, yang awal dulu kemudian diikuti yang seterusnya. Mana awal kita awalkan, itu maksudnya al awwal fal awwal. Kama qala Allah Ta'ala, seperti mana yang Allah SWT sebut, alladhi khalaqa fasawwa. Atau ayat Quran lah, carilah tafsir dalam terjemahan Quran kan, surah A'la. Asawwa maksudnya situ kan, Allah kata alladhi khalaqa fasawwa, maksud sawwa yakni sawwa tu dalam ayat Quran ni maksud yakni akmala ma khalaqa azza wa jalla. Allah Ta'ala ni dia buat, Allah Ta'ala cipta sawwa, itu dia sempurnakan ciptaan dia. Itu maksud sawwa. Sebab maksudnya dia nak bagi tahu kat sini yang sawwa ni bukan hanya lurus, bahkan sempurna. Okey. Fakazalika yuqal fi taswiyat sufuf. Begitu juga termasuk yuqal ni dikatakanlah, ayat tu di Quran dikatakan fi taswiyat sufuf, dalam maksud bagi taswiyat sufuf iaitu meluruskan sa'ah an takuna maqam ala wajhi taswiyati tamah. Okey, sama je dia nak cakap sini. Antakuna, mestilah yang kita maqamah tu kita berdiri, tu ni aku tak sure maksudnya. Maqamatan ala wajhi, kita punya berdiri tu memang wajhi taswiyah tamat, yang sesempurna-sempurnanya. Ala wajhi iaitu dalam bentuk taswiyah, iaitu lurus yang sempurna.
Okey, itu atas. Dah selesai. Lebih kurang dia punya syarah. Sekarang kita tengok min fawaid hazal hadis. Min fawaid hazal hadis iaitu faedah atau daripada hadis ni. Apa ma yustafad min hadis lah, biasa kita belajar waktu sekolah dulu kan. Al-fa'idatul ula, faedah yang pertama ialah masyru'iyatus sufuf fi salatil jamaah. Masyru'iyah tu pensyariatan. Masyru'iyah tu syariatan as-sufuf, saf, mendirikan saf, kalau kau nak tulis makna dia, fi salatil jamaah, dalam solat jemaah. Iaitu dalam hadis ni membuktikan bahawa solat jemaah ni mesti ada saf, mendirikan saf. Okey, untuk mendirikan solat jemaah mestilah dengan cara mendirikan saf. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqarraha, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyebutnya. Aqarraha ni iqrar ni macam menetapkannya. Al-fa'idah tsaniyah, faedah yang kedua ialah wujubu taswiyatiha. Apa yang kita dapat faham dari hadis ni ialah kedua ialah wajib kita meluruskan saf. Wajib taswiyatiha, meluruskan saf. Mereka kata ila hadza zahaba kathirun minal ulama, dan pandangan ini wa ila hadza ni iaitu pandangan ini iaitu wujub taswiyatiha tu yang sebelum dia kata wajib meluruskan saf ni. Dia kata ini wa ila haza, ke ila ni maksudnya ke kan. Za ni iaitu ini. Haza tu maksudnya ini. Ke ini tu maksudnya pandangan tadi. Itu yang disebut sebelum ni. Wujubu taswiyatiha tu. Tu. Dia kata pandangan ini iaitu pandangan yang mewajibkan untuk luruskan saf ni ialah pandangan zahaba kathirun minal ulama. Zahaba ni maksudnya pergi. Tapi bila dalam hadis tu fiqh, maksud zahabah ni maksudnya berpendapat. Zahabah tu maksudnya berpendapat kathirun minal ulama, iaitu banyak kebanyakan ulama. Zahabah kathirun maksudnya banyak ulama lah daripada ulama. Pandangan ni, pandangan yang ni katanya kebanyakan ulama pandangan ni. Faham lah kan? Okey, seterusnya Orang ni mengatakan, qalu ni mereka mengatakan, yajibu taswiyatus saf, wajib untuk kita meluruskan saf, wa anna saffa, dan sesungguhnya saf idza lam yakun musawwan, jika lam tidak yakun ni iaitu benda itulah, iaitu saf tu musawwan tidak lurus, fa inna salata tabtul, iaitu maka fa tu maksudnya maka, inna sesungguhnya as-salata solat tu tabtul terbatal. Wal qawlu bi wujubi taswiyati qaulun qawi. Dekat sesungguhnya pendapat yang mengatakan wal qaul iaitu pendapat. Qaul ni pendapat lah. Dalam ilmu fiqh biasa sebut qaul. Qaul ni maksudnya pendapat. Itu pendapat yang mengatakan bi wujub, iaitu mewajibkan taswiyah, meluruskan saf ni, qaulun qawi, iaitu pandangan qaul ni pandangan qawi yang kuat. Kama sayati insya-Allah taala fil ahadith fi ma ba'd. Seperti mana sayati yang akan datang insya-Allah dengan izin Allah, fil ahadith dalam hadis-hadis, fi ma ba'd. Fi ma ba'da maksudnya yang akan datang lah. Lakinna aktharul ulama, tetapi ulama, kebanyakan ulama ala berpandangan, ala ni ke atas, maksudnya ala ni ke atas, berpandangan anna zalika min tamamis salat. Sebagai ulama dia tolak benda ni yang batal ni. Dia kata sempurna luruskan saf ni untuk sempurna min tamamis salat, walaysa min wajibatiha. Dia kata bukanlah ini wajib. Okey, tapi dia kata untuk kesempurnaan, tapi bukan wajib. Wa zahaba Syekhul Islam, dia kata sini wa zahaba maksudnya berpandangan, Syekhul Islam rahimahullah. Syekhul Islam ni, bila sebut Syekhul Islam ni, yang sebut ni penulis kitab ni Ibn Uthaymin. Ya, bila sebut Syekhul Islam maksudnya
Ibn Taymiyah lah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ila wujub taswiyat as-saff. Dia kata Ibn Taymiyah mengatakan bahawa meluruskan saf ni wajib. Wa yu'ayyid haza ay al-wujub i'tina wujub i'tina bizalik. Dia kata Ibn Taymiyah pandangan macam ni, dan dia punya alasan ialah wa yu'ayyid, iaitu dia kuatkan pandangan dia, yu'ayyid haza, iaitu pandangan dia. Pandangan dia iaitu mewajibkan untuk meluruskan saf kerana Khulafa ar-Rasyidin sangat mementingkan saf yang lurus. Okey, pada zaman Khulafa ar-Rasyidin, luruskan saf ni benda yang sangat penting, big deal lah. Jadi berpandukan sunnah Khulafa ar-Rasyidin ni, Ibn Taymiyah kata wajib untuk meluruskan saf. Okey, seterusnya, bal i'tina Imam al-Muttaqin Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Dan begitu juga bukan sekadar Khulafaur Rasyidin, bal bahkan i'tina, iaitu mementingkan Imam al-Muttaqin, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, untuk meluruskan saf ni, tu menjadikan hujah bahawa meluruskan saf ni wajib. Faqad kana, sesungguhnya Nabi SAW, faqad, sesungguhnya kana tu maksudnya baginda Nabi lah sallallahu alaihi wasallam, yusawi sufuf, Nabi meluruskan saf, ka'annama yusawi biha al-qidah. Okay, qidah kat sini aku tak tahu, tapi dia kata apa cakap maksudnya qita'ah minal khashab, iaitu seperti potongan kayu, khashab kayu lah, tak silap aku lah. Okey, kita maksudnya macam ranting kot, aku tak tahu. Okey, ni aku tak sure, tak tahu. Okey, kerana yusawi bihal qidah, seperti meluruskan potongan-potongan kayu ke apa tak. Okey, meluruskan saf tu, maknanya nak tunjukkan Nabi sungguh-sungguh betul. Okey, kalau dia tak wajib, kenapa Nabi sungguh-sungguh betul kan? Itu maksudnya. Wa kana yadribu bis-saff min awwalihi ila akhirih wa yamsah sudurahum wa manakibahum wa yaqul istaw. Ini perbuatan Nabi dulu lah. Nabi buat saf pada awal, Nabi suruh buat saf pada awal hingga akhir. So Nabi tengok dada supaya sama, maknanya jangan ke depan sangat, jangan ke belakang kan. Okey, Nabi kata luruskan saf, istaw. Seterusnya, fa in qil, jika ada yang mengatakan ahyanan takuna as-sufuf inda awal ad-dukhul fi salat mustawiyah thumma ba'da zalik yataqaddam ahaduhum wa ta'akhkhar akhar fa hal nusawiha, qulna na'am. Ada orang kata dia kata kadang-kadang ahyanan, kadang-kadang takuna as-sufuf, iaitu kadang-kadang saf ni inda awal ad-dukhul fi salat mustawiyah, kadang awal-awal solat lurus, tapi thumma ba'da zalik, selepas itu ahluhum wa ta'akhkhar akhar. Dia kata ada orang yang terkedepan sikit. Kalau lepas kita rukuk, lepas sujud semua kan, jadi kadang bila kita bangun tu, jadi story jadi lain. Ada macam budak sembahyang, terkedepan sikit, ke belakang sikit kan, tak sama, tak lurus saf. Okey, fahal nusawiha. Dia kata adakah boleh kita betulkan saf lepas dah dalam solat tu kan? Maksud dia kata qulna na'am, itu maka kami kata na'am, iaitu kena. Na'am, ya kena betulkan walaupun dalam solat, walaupun dah start solat dah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qawma Abdullah bin Abbas, dia kata apabila dalam seperti hadis, dalam kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Ibnu Abbas, iaitu Abdullah bin Abbas, berdiri untuk solat di sebelah kirinya, iaitu Ibnu Abbas tengok Nabi solat, lepas tu Ibnu Abbas ni di sebelah kiri. An yasarihi qama Abdullah bin Abbas an yasarihi, Ibnu Abbas qama, berdiri Ibnu Abbas an yasarihi, iaitu berdiri di sebelah kiri Nabi.
kirinya. Akhaza bi ra'sihi, Nabi pegang kepalanya dan memindahkan Ibn Abbas ni ke belah kanan. Dia kata pergerakan ni wahaza limaslahatis solah, iaitu untuk kemaslahatan solat, itu untuk kebaikan solat lah, untuk tujuan itu dalam solat. Dan benda tu, benda yang dibuat tu pergerakan untuk solat, maknanya bukan pergerakan sahaja. Watama solah nau'an, dia kata dan kesempurnaan solat ni ada dua. Satu sempurna, tamamun wajibun, iaitu tamam yang sempurna, kesempurnaan yang wajib. Yang kedua tamamun mukammal, iaitu kesempurnaan yang menyempurnakan. Ada dua jenis lah. Seterusnya al-faedah ats-tsalitsa an taswiyat as-saff min tamam as-salah. Sesungguhnya meluruskan saf ni sebahagian daripada kesempurnaan solat. Wa tafarra' ala hazihil faedah, dan cabangan, iaitu rantaian pecahan daripada faedah yang ketiga ni, iaitu faedah anna taswiyatus saf min tamamil solah ni, iaitu meluruskan saf sebahagian solat ni, annahu idza kana min tamamis solah fa innal ma'mumin mas'ulun an dhalik. Dia kata maka para makmum bertanggungjawab terhadap perkara ini, iaitu bila dia cakap maka para makmum menjadi tanggungjawab mereka untuk meluruskan solat. Mas'ulun maksudnya dipertanggungjawabkan, menjadi tanggungjawab. Kama annal al-imam mas'ulun, dia kata baca sebagaimana imam bertanggungjawab, benda ni bertanggungjawab kepada imam untuk meluruskan saf, begitu juga terhadap makmum. Kan imam yang mula-mula kena cek saf lurus ke tak, dia kata luruskan saf dan rapat-rapatkan saf, tanggungjawab imam tu. Itu yang dia cakap tu. Dia kata bukan hanya imam sahaja yang bertanggungjawab, tapi makmum juga bertanggungjawab untuk meluruskan saf. Lianna kulla wahidin minhum yuridu an takuna salatahu tammah. Dia kata kerana semua daripada mereka, iaitu imam dan makmum, hendakkan solat yang sempurna. Okey. Faedah ar-rabi'ah. Okey, faedah yang keempat daripada hadis ni, iaitu pengajaran lah. Faedah ni boleh buat sebut macam pengajaran lah. Keempat, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzakara al-hukma dzakara ta'lilahu. Dia kata hadis ni menunjukkan jika Nabi idza dzakara al-hukma, jika Nabi menyebut sesuatu hukum, ta'lilahu, Nabi akan bagi sebab. Zakara sebut, ta'lilu sebab. Lima fi zalika, kerana padanya min tuma'ninah an-nafs, kerana dengan memberikan sebab akan tak, sebab bila Nabi bagi perintah, arahan sebagainya kan, tapi tak bagi sebab, kadang orang kata kenapa, jadi hati tak tenang. Jadi Nabi bagi tahu sebab. Nabi kata luruskan saf kerana Nabi bukan hanya bagi tahu luruskan saf, tak bagi tahu sebab. Nabi bagi tahu sebab sekali, iaitu luruskan saf akan menyempurnakan solat. Itu Nabi, dalam hadis ini Nabi ajar bila kita bagi arahan, maka kita kena bagi sebab. Wa bayanu sumuwi syariatil islamiyah, dan ini menunjukkan bahawa tinggi sumuwi ni maksud tingginya syariat Islamiah ini. Wa an ahkamaha laysas irtijalan, dan sesungguhnya hukum-hukumnya tidaklah irtijal abasan. Sama lah kot, iaitu yang sia-sia, maknanya benda yang disuruh bukan suka-suka. Balaha hikamun kathirah, bahkan padanya terkandung hikmah yang pelbagai.